Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat sahabat Tizak. Apa khabar anda semua? Dah pukul 12 lebih dah ni. Tizak baru saja sampai dekat hadapan kedai. Pagi tadi dah beri motivation secara di atas talian khas untuk my team, untuk bisnes hakiki dan juga bisnes online. So Tizak sangat pagi ni nak sharekan kepada anda tentang 3 kesalahan yang kita selalu pandang remeh dalam bisnes. Dalam bisnes, 3 kesalahan dalam bisnes yang sebenarnya kita selalu lakukan. Kita buat bisnes, tapi ni adalah antara kesalahan-kesalahan yang mudah, yang kita rasa benda tu sebenarnya tak ada apa-apa je, tapi sebenarnya dia sangat telah menyebabkan bisnes kita ni macam suam-suam kuku. Dan bila start suam-suam kuku, kita sendiri yang rasa down, kita sendiri yang rasa cepat berputus asa, dan kita sendiri akan rasa macam tak best lah buat bisnes, tidak seindah yang disangka. Satu, sebenarnya bisnes ni hati kena kental. Nak berbisnes hati kena kental dan kita kena buat. Tizak sebenarnya Tizak pegang satu je. Pegang satu yang Tizak pegang daripada dulu sehingga kini. Sangat Tizak pegang dan sangat-sangat Tizak jadikan orang lain tu sebagai Tizak punya guidance. Tizak memang sangat benda yang Tizak pegang sangat simple, yang Tizak selalu ingatkan diri Tizak, kalau aku nak berjaya, aku kena berubah. Dan kalau orang lain boleh, aku pun boleh. Itu antara benda yang sangat Tizak pegang daripada dulu. Daripada memang tak reti berniaga langsung, makan gaji, sehinggalah ke tahap ini. Perkara ni bila Tizak cakap dekat diri sendiri je, dia dah bakar diri Tizak diri sendiri tahu. Dia macam rentung gila. Rentung gila yang kita sendiri akan rasakan apa tu? Oh, betul sebenarnya kan? Sebenarnya kan, kadang-kadang kita sibuk sangat tengok kejayaan orang. Bila kita sibuk meraihkan kejayaan orang, bila kita nak meraihkan kejayaan kita sendiri, itu memang Tizak sangat-sangat terbakar. Dan paling simple sebenarnya, antara 3 kesalahan ni yang anda perlu perbaiki seandainya anda telah pun bermula. 3 kesalahan ni yang anda kena perbaiki, insya-Allah anda akan rasa happy, anda akan rasa seronok berniaga, dan anda akan rasa keberhasilannya satu persatu. Bila anda start mula berniaga, poin yang pertama, anda selalu buat bisnes anda, orang tak nampak bisnes anda. Orang tak nampak bisnes anda. Orang tak tahu pun anda buat bisnes. Itu antara kesalahan yang paling nyata bila anda dah bermula, tetapi orang lain buat benda yang sama, bermula bisnes, you pun bermula bisnes. Tak kisahlah bisnes apa pun yang anda lakukan, tapi anda berniaga, tapi anda tak bagi tahu dengan orang yang anda berniaga. Anda ada produk A, anda menjual certain barang ni, tapi anda tak bagi tahu yang anda berniaga. Itu pun antara kesalahan yang macam mana bila kita tak bagi tahu orang yang kita berniaga, macam mana orang nak tahu? Hai Salina, selamat pagi. So kita kena consistently memberitahu. Dan sekarang ni berniaga taklah semudah seperti dahulu. Kalau dahulu kita berniaga, memanglah kita kena selalu pergi keluar, pergi buka booth, buka stall untuk bagi tahu orang yang kita ni berniaga. Tapi sekarang ni kita boleh beritahu orang yang kita ni berniaga hanya dengan menggunakan apa yang ada di tangan. Apa yang ada di tangan sekarang ni, Tizak pun tengah buat live bersama dengan anda. Mungkin sekarang ni anda tadi dah hilang, betul. Tiba-tiba je dah hilang. Dia masuk, lepas tu dia hilang. Bermula di tangan. Setiap orang sekarang ni tangan dia asyik lah pegang handphone. So kita bermulalah di tangan ni menggunakan apa yang ada depan mata. Even though Tizak ni yang dah ada bisnes hakiki pun sekarang menggunakan medium social media ni sebagai untuk membawa my product to reach to the client. Sekarang Tizak tak ada pilihan. Is either Tizak buat atau Tizak ketinggalan. Dan bisnes dan sekarang ni sebenarnya
zaman berlalu sangat cepat. Kalau kita tak capture, kalau kita tak sama-sama improving our skill dalam marketing, kita akan ketinggalan. So business memang wajib kena bagi orang nampak. Tak kisahlah anda jual sambal belacan ke, kan? Sambil-sambil buat sambal belacan tu, ramai sangat jiran yang bagi tahu sambal belacan anda best. Boleh sahaja buat sambal belacan dan boleh start menjual daripada jiran-jiran tetangga pun. So anda dah memberitahu yang anda pun dah bermula berniaga dengan sharing kan anda punya expertise, kesedapan sambal belacan tu pada jiran-jiran, dan benda tu akan jadi mouth to mouth punya marketing. So business memang wajib bagi orang nampak. So bila kita bagi kat jiran tu, kita ambil lah gambar sikit, ataupun waktu kita kena tengah membuat ya Allah, tengah membuat sambal belacan tu, kita sharekan lah dekat dalam kita punya Facebook dan sebagainya kan. So business memang kena bagi orang nampak. So that InsyaAllah bila orang nampak, orang akan tanya, akan start bertanya, akan start inquire, akan start programkan minda dia. Oh, aku pernah nampak, aku pernah makan rumah Salina. Rumah Salina dia memang buat sambal belacan sedap dan dia start menjual. Aku nak belilah RM3. Hari ni aku makan asam pedas, aku rasa nak makan sambal belacan, tak payah tumbuk bagai kan. Kadang-kadang kita ni sebenarnya kita rasa macam bila kita jual sambal belacan tu, adakah orang nak beli? Adakah orang nak beli? Dan tak semua orang, walaupun dia memasak, dia rajin nak menumbuk sambal belacan. Contoh paling nyata, orang yang bercakap ni, kan, orang yang bercakap ni pun dia memang, dan dia rasa kadang-kadang bila dia buat pun tak sedap mana. Jadi lagi mudah untuk dia beli, instead of dia kena cari belacan, dia kena cari, dia kena beli cili merah, lepas tu campur cili padi, lepas tu tumbuk-tumbuk tak sedap. Yang ni bayar sahaja RM3 dan kita dah dapat sambal belacan yang dah confirm best, yang kita sendiri makan meleleh-leleh. Sebab tu bisnes sebenarnya antara kesalahan kita bila kita berniaga, kita tak bagi tahu pada orang ramai. Kita tak buat orang nampak tentang bisnes kita. Itu antara kesalahan yang sangat nyata. Okey, yang kedua, Tizat nak bagi 3 je pagi ni. Tak nak lama-lama. Sebab handphone Tizat ni pun dia manja-manja ke Allah. Dia kalau lama-lama nanti dia panas lah, dia apalah kan. So Tizat pun sebenarnya tadi yang sekejap tengah bergulung tu sebab dia tengah nak connected dengan wifi dekat dalam kedai ataupun dekat my online. Okey, yang kedua, kita sibuk lah pasal kita punya produk. Kita shop sendiri yang kita rasa produk servis kita yang terbaik. Kita selalu sibukkan pasal produk tu. Sibukkan sangat pasal produk tu. Terlalu fokus kepada produk dan servis sendiri pun tak boleh. Tak payah nak fokus sangat kan. Yang paling penting sebenarnya produk tu kalau dia dah bagus, dia tetap bagus. Yang paling penting adalah kita buat marketing. Buat marketing, buat content writing, sharekan gambar kan. Bila kita dah deliver produk, kita sharekan yang ada orang yang membeli. Itu adalah lebih penting instead of kita nak sibuk pasal produk tu. Kita nak sibuk pasal produk tu. Kita nak sibuk pasal sambal belacan tadi. Kita dah tahu jiran-jiran kita cakap memang sedap kita punya sambal belacan ni. Kita sibuk lagi macam risau, kerisauan yang melampau. Nanti kalau buat tak ada orang beli macam mana? Lepas tu kalau buat banyak terlebih macam mana? Tak boleh. Tak boleh kan? So maksudnya kita jangan sibuk pasal produk dan services kita. Kita kena sibukkan tentang marketing kita. Marketing kita tu kita kena selalulah share dekat social media, bagi tahu yang tentang pengenalan produk tu kita, produk kita tu, so that orang akan lebih ramai lagi tahu tentang produk yang kita jual. So that perkara yang kedua tadi dah merangkumi perkara yang pertama. Bila kita buat perkara yang kedua, perkara yang pertama pun dah ternampak dengan sendirinya. So that bila kita tak ada kerisauan melampau tentang produk, tapi kita bermula dengan buat marketing. Sebab marketing sebenarnya adalah benda yang paling power dalam
bisnes. 80% kemajuan bisnes adalah daripada marketing. Tak guna kita ada produk yang super power best, super power sedap, tapi kita tak buat marketing dengan betul. Tu yang kita buat berpuluh-puluh botol sambal belacan tu pun kita je lah makan seorang. Sebab kita tak buat marketing. Kita tak buat marketing, dan bila kita tak buat marketing, kita tak bagi orang nampak bisnes kita ni yang kita sebenarnya dah mempunyai produk, dan kita tengah membuat marketing untuk engage dengan pelanggan, memberitahu tentang produk-produk kita, bagi diorang nampak dan diorang sendiri teruja. Boleh je buat review sambil makan sambal belacan tu kan. Tizat kalau misal kata tengok orang buat review makanan ni, ya Allah, memang cepat meleleh. Kadang-kadang bukan nak makan sangat, tapi disebabkan kita excited dan teruja tengok cara dia makan tu, yang membuatkan kita rasa terus terliur waktu tu. Itu memang salah satu kelemahan Tizat. Kalau tengok orang buat review makanan ni, cepat sangat dipengaruhi. Dipengaruhi. Sebab tu sebenarnya itulah antara marketing skill yang kita kena perbaiki dan kita kena buat. So apa sahaja produk-produk anda, tak semestinya produk makanan. Kalau misal kata buat baju pun kan, macam Tizat menjual material. So apa yang Tizat akan suruh buat antaranya, Tizat akan suruh pelanggan-pelanggan Tizat, "Hai Mok Chu, pelanggan-pelanggan Tizat bila dia dah beli material dan dia buat baju, dia kena sharekan dan apa perasaan dia bila pakai baju kurung." Dan hari ni sebenarnya Tizat pun sangat excited sebab dah lama tak pakai baju kurung. Hari ni pakai baju kurung sebab hari ni hari Jumaat. Rasa macam, ya Allah, lamanya aku tak pakai baju kurung. Terlupa dah bila last aku pakai baju kurung kan. So itu antara benda perkara yang kedua. Jangan fokus on your product, but focus to do marketing. Bila anda fokus, bila buat marketing, anda akan mendapat peningkatan, customer tu akan bertambah dan customer akan lebih ramai tahu tentang perkongsian produk anda. So tak payahlah anda pening. Kalau produk tu pun the best, paling best dalam dunia pun, tapi orang tak tahu dan anda tak buat marketing, sampai ke Allah lah berniaga pun orang takkan tahu yang kewujudan produk anda di pasaran. Macam Tizat pun, Tizat memang menjual satu kopi viral yang sangat best. So Tizat memang selalu share kan. Hai Kak Zu. Kan yang ketiga antara tips kesalahan atau kelemahan yang selalu kita lakukan dalam berniaga adalah kita tidak menyimpan maklumat pelanggan. Kita selalu merasakan bahawa pelanggan yang pernah membeli pada kita tu, dia akan beli sekali je. Dia tak akan mengulang-ulang. Itu adalah antara kesalahan kita. Kita selalu menganggap pelanggan yang dah membeli tu, dia tak akan beli lagi. Kita tak pun maksudnya memandang dia punya ekonomi yang dibawa oleh setiap pelanggan tu. So adalah sangat penting untuk kita menyimpan database supaya kita boleh follow up dan kita selalu ingatkan tentang apa sahaja promosi ataupun tentang apa sahaja kelebihan-kelebihan produk kita di masa akan datang. Dan kita pun sebenarnya boleh remind. Kadang-kadang kita punya pelanggan ni, bila dia dah beli dan dia dah habis, contohnya kalau macam Min Cafe lah, bila dah habis tu, dia kadang-kadang dia lupa dia nak beli dekat mana kan. Sebab kena simpan nombor customer. Betul Kak Zu. Ini adalah antara benda yang sangat penting, adalah lebih mudah untuk kita melayani pelanggan yang telah sedia ada daripada kita nak melayani pelanggan yang baru. Sebab pelanggan yang lama kita dah tahu dah apa minat dia, apa interest dia, apa kesukaan dia, apa kegemaran dia, apa produk pilihan dia. So ini adalah lebih mudah untuk kita mengurut-ngurut pelanggan yang dah sedia ada daripada kita start untuk melayani pelanggan-pelanggan yang baru yang kita tak tahu pun dia punya apa, dia suka produk apa, dia yes, betul Cikgu Safa. So Tizat memang ada buku database yang Tizat dah tulis cantik-cantik dah. Customer A, dan customer A dia memang peminat tegar Min Cafe contohnya. Dan bagi bisnes hakiki Tizat, okey, ini adalah pelanggan yang sukakan kain washable dan
range harga yang dalam pemerhatian dia adalah sekian, dan yang seorang ni adalah pelanggan untuk bahagian langsir. Dia pernah mengorder langsir satu rumah daripada TZ 2 tahun yang lalu. Jadi orang, setiap manusia dia mempunyai sikap yang berbeza-beza. Ada orang dia tak kisah pun pakai langsir 10 tahun tanpa tukar. Dan ada setengah orang yang bila dia pakai langsir, dia adalah seorang karakter manusia yang cepat bosan. Cepat bosan. Dia tak boleh tengok benda yang sama pada keadaan yang terlalu lama. Jadi bila kadang-kadang tak sampai setahun pun dia rasa I bosan dah. Dia cakap dengan suami dia, yang I bosan, I nak tukar langsir. So kalau kita ni sentiasa menyimpan database, kita memang really keep on track kita punya database pelanggan, kita boleh saja mengingatkan dia atau up to date dia apakah antara koleksi-koleksi langsir baru yang sampai yang boleh dijadikan langsir pilihan baru untuk dia punya ruang makan. Kan kita dah dapat sasaran pelanggan yang sangat tepat. So kita tak payahlah. Kita tahu ni memang pelanggan ni memang setiap tahun dia memang akan tukar langsir. Dan lagi satu, contohnya macam kita tahu pelanggan kita ni memang memang obses dengan kecantikan. Jadi kita dah tahu sasaran dia adalah pelanggan kita ni pernah membeli TerraPants. So bila kita keluar saja produk baru TerraVest, kita kenalah bagi tahu dengan dia, sebab kita dah ada satu sasaran pelanggan yang sangat-sangat tepat, yang sangat-sangat on the dot. Sebab tu bila kita ada satu sasaran ataupun database sasaran pelanggan yang tepat, bila kita tembak tu, kalau 10 kali kita tembak, 9 kali mesti tepat. 9 kali mesti tepat. Sebab kita dah ada dia punya target dah. Kita dah ada dia punya target. Bila kita tembak 10 kali kita tembak, 9 kali memang akan tepat. Sebab kita tembak, kita shoot on the target. Kalau yang sekali tu fail sebab kita penat. Sebab kita penat dan kita kena take a break. Tapi 9 kali confirm tepat sebab kita dah pun menyimpan database pelanggan yang sangat tepat, sangat betul, yang bila kita remind dan kita urut, itulah kesukaan dia. Itulah yang masalah dia yang perlu kita bantu. Itulah antara produk yang memang betul Kak Zu. Kak Zu dah ikut dah. Kak Zu dah ikut. Alhamdulillah. Bagi sahabat-sahabat TZ, rangkaian bisnes partner TZ, tim-tim TZ selalu ingatkan kepentingan database ni. Untuk sesuatu perniagaan tu bertahan lama, simpanlah database. Sebab database tu dah ada nilaian ekonomi berapa untuk kita beranakkan dalam bulan itu. Kalau kita pun tak simpan database tu, sayangnya sebab nilai ekonomi tu berterbangan tak tahu dekat mana. Yang sepatutnya menjadi milik kita lagi, dia dah pernah beli sekali, dia patut menjadi milik kita lagi, tapi sebab kita tak jaga dan kita tak simpan kemas-kemas, kita tak urut cantik-cantik, dia akan berterbangan dan nilai ekonomi tu akan pergi kepada kita punya kompetitor. So itu antara 3 benda yang Tizak share tadi yang anda perlu perbaiki untuk anda kekal berjaya dalam bisnes. 1, bisnes kena bagi orang nampak. Yang kedua, jangan fokus on your product but focus on your marketing. Sebab 80% kejayaan bisnes anda adalah dalam marketing. Marketing kena bagi orang nampak, share kat story FB, share dekat WhatsApp status, sharekan kelebihan produk, testimoni, apa masalah-masalah sahabat kita yang produk yang kita jual dia boleh bantu dan sebagainya. Yang ketiga, database. Sila kumpul database sebab inilah nilai ekonomi yang dah ada dah dalam kantong kita, cuma kita nak gunakan lagi dan lagi je, dan kita nak pastikan supaya nilaian ekonomi yang ada dalam database kita tu tidak pergi kepada kompetitor kita. So you all hadam 3 perkara ni, nanti senang-senang Tizak sharekan lagi 3, sebab 8 kesalahan dalam pemasaran ni dia ada 8 perkara sebenarnya. So hari ni Tizak sharekan 3 saja dulu, nanti
Tizak akan share lagi. So itu saja daripada Tizak. Salam Jumaat you all. Semoga anda semua seperti biasa, Tizak sangat suka mendoakan sahabat-sahabat Tizak yang kenal secara dekat, secara jauh, yang pernah tengok sekali je ke atau lintasan live ni saja ke. Tizak sentiasa mendoakan sahabat-sahabat Tizak kaya berjaya dunia akhirat walau di mana sahaja anda berada, dan doakan Tizak perkara yang serupa. Doakan Tizak benda yang sama, sebab antara formula untuk kita mendapatkan doa tu dengan cepat adalah doa daripada para sahabat. Jadi Tizak pun sangat mendoakan anda supaya berjaya dunia akhirat. So signing off with love from me. Assalamualaikum. Love.